السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bertemu pada pagi ini untuk meneruskan pengajian kita membahaskan berkenaan dengan sirah dan sejarah Islam. Itulah membahaskan berkenaan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khadir. Di mana kita berhenti pada membahaskan faedah. Itulah faedah yang kita boleh ambil, boleh kita petik daripada kisah Nabi Allah Musa alaihissalam dan Khadir. Baik. Baik, kita sambung pada perkara yang berikutnya. Itulah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, yarhamullah Musa lawadidna law sabara hatta yaqussa alaina min amriha atau min amrihima. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati Musa, lawadidna law sabara hatta yaqussa alaina min amrihima. Kalaulah dia boleh bersabar sikit lagi sehingga dia dapat menceritakan kepada kita, itulah kesinambungan daripada kisah mereka berdua. Fihi dalalatun ala jawazi tamanni ma ulima annahu lam yuqaddar. Perkataan Nabi SAW ini adanya dalil mengharuskan untuk kita bercita-cita untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mampu untuk kita capai. Maksudnya boleh, harus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadidna law sabara hatta yaqsa alaina rahimahullah atau yarhamullah Musa. Semoga Allah merahmati Musa. Kalaulah law sabara wadidna kita benar-benar nak, benar-benar berkeinginan supaya kalaulah Nabi Musa bersabar lagi, maka itu sudah tentulah dia akan banyak menceritakan kepada kita kisah pertemuan baginda alaihissalam dengan Khadir. Itu lebih banyak. Itu maksud dia. Baik. Yang berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 82, wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan. Itulah berkenaan dengan anak yang soleh, yang telah ditinggalkan oleh oleh bapanya, kedua mereka. Itulah bapa mereka itu adalah bapa yang soleh. Itulah harta yang disimpan, yang diwariskan dan disimpan. Peninggalan itu datang daripada seorang bapa yang soleh. Jadi di sini disebutkan al-abu salih alladhi hafiza kanzahuma min ajlihi bainahuma wa bain sab'ati aba.
Maksudnya dikatakan anak yang kita kata yang mewarisi harta yang dikategorikan sebagai kunuz ataupun kanzun, harta yang disimpan, itu antara bapaknya yang merujuk kepada bapak itu dengan dirinya dikatakan, maksudnya di pendapat ulama, iaitulah antara anak tersebut dengan bapak tersebut ada 7 bapak. Maksudnya apa? Dia bukan bapak direct tau, dia maksudnya dia moyang. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawasanya apa? 10. Maksudnya antara budak tu dengan bapaknya, yang dimaksudkan dengan bapak tu wa kana tahtahu kanzun lahum wa kana abuhuma salihat. Ada pendapat ulama yang mengatakan jarak antara bapak yang dimaksudkan dengan bapak kepada budak itu, itulah apa? Moyang dia. Maksudnya moyang yang keberapa? Iaitu yang ketujuh ataupun bapak yang ketujuh lah maksudnya. Maksudnya antara budak itu dengan bapaknya yang dimaksudkan bapak itu adalah jaraknya ada 7 atau 10 orang bapak. Baik, ini disebutkan oleh Tawdih Syarh Jami' Sahih oleh Ibnu Mulaqin. Jadi ini disebutkan oleh Ibnu Mulaqin, dinukilkan oleh Ibnu Mulaqin. Baik, di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala menjaga seorang lelaki soleh. Dan Allah jugalah menjaga anak keturunannya. Walaupun anak keturunannya itu sudah berjauhan, sudah kita kata sudah jauh, cucu cicit dia. Maksudnya di sini, kesan daripada kesalehan seseorang itu akan mempengaruhi. Maksudnya akan mempengaruhi penjagaan Allah kepadanya. Maksudnya ini antara faedah apabila kita menjadi orang yang saleh. Apabila kesalehan kita itu Allah jadikan sebagai sebab, sebagai asbab, anak cucu kita nanti juga akan terpelihara. Apa maksud terpelihara di sini? Iaitulah terpelihara daripada kerosakan ataupun terpelihara daripada kita kata perkara-perkara yang boleh merosakkan agama seseorang. Itu yang paling penting sekali. Walaupun kita tak menafikan ianya bukanlah kita kata bukanlah faktor utama ataupun bukanlah kita kata neraca utama ataupun secara mutlaknya kita kata memang Allah SWT akan jaga. Ianya bergantung juga dengan amalan seseorang, sebagaimana kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana anak kepada Nabi Nuh alaihi salam sendiri tidak beriman. Seperti mana kita kata orang kita ungkapkan perkataan iman itu tak dapat diwarisi kan, dari seorang yang bertakwa, iman tak dapat diwarisi macam kan, kuranglah. Tetapi dalam ayat ini bila Allah kata wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah, adalah bapa kedua mereka itu adalah saleh. Di sini Ibnu Mulaqin sebut dalam syarahnya terhadap Sahih Bukhari bahwasanya apa? Jarak antara lelaki budak itu, kedua anaknya itu dengan atau cucu atau cicitnya itu dengan bapa yang soleh itu adalah 7 orang, bapa ataupun 10. Maksudnya jauh. Tetapi Allah still menjaga. Sebab itu ini pentingnya kita kata penjagaan Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada sejauh mana kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Sebab itu Nabi SAW sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, iaitulah Nabi SAW bersabda, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, jagalah perintah Allah, nescaya Allah akan menjagamu. Maksudnya apa? Maksud kalau kita tengok dalam konteks ayat ini, wa kana tahtahu kanzun lahum wa kana abuhuma salihah, iaitulah apa? Jagalah Allah, jagalah perintah Allah, maka Allah juga akan menjaga anak cucu kamu. Allah juga akan menjaga keturunan kamu. So itu penting benda ni, penting, sangat-sangat penting. Tambah-tambah lagi hari ini apabila kita melihat pengabaian didikan agama daripada ibu bapa, itu yang banyak berlakunya masalah gejala sosial, masalah-masalah yang berlaku dalam masyarakat hari ini apabila ibu bapa mengabaikan pendidikan, mengabaikan pengajian agama, mengabaikan agama itu
terhadap anak-anak. Tidak hanya mewasiatkan tentang urusan harta benda, tetapi tidak mewasiatkan tentang urusan agama. Ini adalah punca mengapa kita melihat banyaknya berlaku penyelewengan ataupun banyaknya berlaku keruntuhan akhlak, gejala sosial, masalah kekeluargaan kerana tidak mementingkan agama, lebih mementingkan harta benda dan keduniaan. Allah musta'an. Baik, yang berikutnya perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis ini, yaz'umu anna Musa laisa bi Musa bani Israel. Maksudnya perkataan Nawaf al-Bakili ataupun al-Bakili yang sebelum ni kita sebutkan, yang mendakwa bahawasanya Musa itu bukanlah Musa Bani Israel. Ini perkataan ataupun dakwaan Musa atau dakwaan Nawaf al-Bakili. Baik, ataupun al-Bukaili kan. Jadi dia maksudkan di sini bukanlah Musa ibnu Imran yang diutuskan kepada Bani Israel. Yang dimaksudkan adalah apa? Musa ibnu Misha ibnu Yaqub ibnu Ammi Yusha. Maksudnya apa? Dia adalah Musa yang lain daripada Musa Nabi Musa ibnu Imran. Nabi Musa yang dimaksudkan di sini adalah Musa ibnu Imran. Tetapi Nawaf al-Bakili dia berpendapat, dia kata bukan Musa Bani Israel, bukan Musa ibnu Imran, tetapi Musa ibnu Misha ibnu Yaqub. Sedangkan kita katakan ini adalah pendapat yang batil, yang dibantah oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nawaf al-Bakili ini dia niat dia baiklah, dia cuba untuk niat dia tak mau supaya orang menganggap Nabi Musa ni lebih rendah kedudukan, jadi dia pun takwil. Itu takwil lah tu. Dia pun takwil kata Musa ni adalah Musa bukan Musa bin Imran. Dia kata ni Musa bin Misha bin Yaqub. Ada juga nama Musa kan. So, sedangkan walaupun niat dia baik, tetapi jelaslah bercanggah dengan nas, bercanggah dengan kefahaman sahabat, maka Ibnu Abbas terus membantahnya. Bahkan Ibnu Abbas dengan tegas. So di sini penting, kita tak boleh kita jadikan alasan atas asal niat baik kita mengharuskan sesuatu kebatilan. Ini tak boleh. Wajib kita membantah kebatilan walaupun apa sahaja sekalipun niat berlaku kebatilan tersebut. Dia kita tak boleh kita mungkin niat dia baik, mungkin niat baik. Kalau macam tu habis lah. Jadi orang tak tahulah kebatilan, orang tak tahulah kebenaran kan. Kalau semua orang main asal ada orang buat je kita kata niat dia baik, itu tak jadilah agama ni. Kita tak tertegaklah amal makruf nahi munkar. Tak tertegaklah kita kata apa kebenaran itu. Bila kita main asyik-asyik sangka baik kan. Semua orang cakap sikit je kita sangka baik tu. Kemudian tak menjelaskan kebenaran. Ini salah kan. Oh, pasal apa dia golongan yang mentakwil ayat-ayat sifat ni, oh niat dia orang baik, niat dia orang nak tanzih, so kita pun tak apalah, biarlah. Tak boleh. Sebab itu ulama still bantah, ulama still tulis, still kita kata kita tak stop, tak berhenti dalam menjelaskan kebenaran. Baik. Kemudian yang berikutnya perkataan Nabi Musa AS kepada Yusha AS, fatah, kita sebut sebenarnya kan, fatah itu kerana apa? Kerana yang dimaksudkan dengan fatah di sini iaitu kerana Yusha itu telah berkhidmat dan mengikuti dan mengambil ilmu daripada Nabi Musa. Kemudian hilangnya ikan, itulah ikan yang dibawa oleh Nabi Musa dan Yusha itu adalah al-qasdu wal bughyah, maksudnya tujuan yang utama yang Allah Ta'ala jadikan sebagai alamat akan kewujudan Khadir. Kemudian perkataan Nabi Musa AS, ana a'lam, aku lebih mengetahui. Dan ini bihasbi i'tiqadihi. Bila Nabi Musa AS berkhutbah di hadapan Bani Israel, kemudian bila ditanya tentang siapakah yang paling alim, siapa yang paling berilmu, maka Nabi Musa menjawab ana a'lam. Kenapa Nabi Musa menjawab ana a'lam, aku lebih mengetahui, aku lebih ada ilmu? Bihasbi i'tiqadihi, berdasarkan sangkaan ataupun keyakinan Nabi Musa AS. Itu lebih riwayat yang datangkan riwayat dengan ana a'lam itu, kata Nabi Musa yang Nabi Musa kata aku lebih mengetahui itu sebenarnya lebih ablaq dan lebih asyad, lebih kuat berbanding dengan riwayat yang mengatakan hal ta'lamu anna ahadan a'lamu minka qala la.
adakah engkau mengetahui ada orang yang lebih mengetahui berbandingmu? Maka kata Nabi Musa, tidak ada. Itu datang dalam kalau kita tengok dalam riwayat dalam Sahih Bukhari kan. Tetapi riwayat yang sebut Nabi Musa kata aku lebih mengetahui itu lebih kukuh ataupun lebih kuat dari sudut apa, dari sudut apa kita kata penggunaan bahasa tu menunjukkan bahawasanya pembatalan perkataan Musa itu setelah itu itulah penafian apa dia menafikan terus apa, kita menafikan terus perkataan Nabi Musa itu dari sudut apa, dari sudut takdib lah, nak mengadab, nak memberikan adab, mengadab kan, memberikan adab. Innahu nafaha fi hadhihi wa ilmuhu wa hadithul bab qata'a bil ilmi li nafsihi wa atlaqa. Maksudnya dalam riwayat yang kita bacakan sebelum ini, Nabi Musa hanya menafikan ada orang lebih alim berbanding dia, tetapi dalam riwayat yang sebut anak a'lam ni dia lebih kuat, lebih kukuh. Sebab apa? Sebab Nabi Musa dengan jelas mengatakan dia lebih mengetahui, dia paling alim, anak a'lam kan. So di sini lebih apa kita kata lebih kuatlah nak menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memang nak menegur Nabi Musa alaihissalam atas perkataan baginda tersebut. Baik. Kemudian berikutnya perkataan Nabi Musa dan Yusha' bin Nun, ghada'ana maksudnya apa? At-ta'amul ladzi yu'kalu awal nahar. Iaitulah makanan yang dimakan pada awal siang. Sebab itu kata apa dalil ya? Falamma asbaha qala Musa li fatah atina ghada'ana. Apabila setelah masuknya waktu pagi, maka Musa berkata kepada pemudanya ataupun pembantunya, muridnya, atina ghada'ana, datang kepada kami makanan kami. Ghada'ana di sini merujuk kepada makanan pada awal pagi lah. Baik. Yang berikutnya, mukjizat yang terzahir, kemukjizatan yang daripada yang menunjuk, yang Allah Taala tunjukkan pada kehidupan ikan yang telah apa, kita kata ikan yang mamluha, al-samakah al-mamluha. Samakah yang ikan yang telah dibumbukan, yang telah dimasak sebenarnya. Kalau kita tengok balik, maksudnya ada sebelum ni ada orang tanya kan, adakah ikan itu yang telah dimasak ataupun ikan yang masih hidup? Kalau kita tengok sebahagian ulama sebutkan ikan itu adalah ikan yang kita kata dah digaramkan. Jadi maksudnya dah mati, tetapi nak bagi tahu mukjizatnya, Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan ikan tersebut. Itu mukjizat kan. Dan Allah menahan pengaliran air ke atas ikan tersebut. Itulah bila mana air yang datang ke bekas yang menyimpan ikan tersebut, air itu datang membeku, kemudian ikan tu bergerak menuju ke laut, menuju ke laut. Maksudnya itu menunjukkan qudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala alam bagaimana kaifiatnya, kita kata kita beriman. Maksudnya dia adalah mukjizat. Baik. Kemudian perkataan Nabi Musa alaihi salam, nasaba, bila Nabi Musa kata apa? Dalam macam mana ayat dia? Dalam Al-Kahfi ayat 62 tu kan. Lamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba, kan. Laqad laqina min safarina hadha. Kami telah telah mengalami, kita telah dalam perjalanan kita ini kita telah mengalami keletihan. Ada nasaba, maksud nasaba ta'aba ataupun ta'iba. Ta'iba maksudnya apa? Keletihan. Jadi Nabi Musa alaihissalam mengalami keletihan. Baik. Untuk apa? Untuk kita nak sebut di sini sebab apa? Sebab itulah keletihan yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam itu menjadi sebab
dia terlupa akan ikan tersebut, yang akan menentukan tanda ataupun menjadikan alamat ataupun tanda wujudnya Khadir, ataupun mereka telah bertemu dengan tempat untuk bertemunya Nabi Khadir. Baik, sebab itu kalau kita lihat, sedangkan sebelumnya Nabi Musa AS tidak letih pun. Maksudnya ketika dalam perjalanan tu dah nak hampir dekat, Allah Ta'ala takdirkan Nabi Musa AS letih dan tertidur dalam keadaan hingga lupa berkenaan dengan ikan tersebut. Baik. Kemudian ayat berkenaan dengan hamaluhuma ay arkabuhuma, maksudnya mereka berdua menaiki kapal. Baik. Jadi dhamir di situ ditasniahkan dan dijadikan dua. Kenapa? Kerana Yusha' itu adalah tabi' dan Nabi Musa AS ialah kita kata apa? Matbu', yang diikuti. Sedangkan yang naik atas kapal tu semua lah, ramai lah, bukan setakat Nabi Musa dengan Nabi Khadir saja kan, tetapi Allah Ta'ala nak sebut di sini cerita ni cerita tentang Musa dengan Khadir. Sebab itulah dhamir itu disebutkan hanya dua kan, tidak disebutkan semua sekali. Baik. Baik, yang berikutnya faedah yang berikutnya iaitulah apa? Tarkul i'tirad 'ala al-ulama wa ta'wil ma lam yufham zahiruhu atau ma la yufham zahiruhu min aqwalihim wa af'alihim wal wafa' bi'uhudihim wal i'tidhar 'inda al-mukhalafah ma lam yakun mukhalifan li hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yajibu al-i'tirad 'alaihi wa radduhu bi adab. Baik, meninggalkan perbuatan menentang ulama ataupun mentakwil apa yang tidak difahami zahirnya daripada perkataan-perkataan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kita kata menghormati mereka dan memberikan keuzuran ketika adanya mukhalafah ataupun pertentangan ataupun perselisihan yang berlaku di antara mereka. Ma lam yakun mukhalifan li hadis, selagi mana tidak menentang petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Kerana apa? Kerana ulama ini adalah warasatul anbiya. Mereka adalah pewaris Nabi. Sebab itu antara bentuk adab kita dengan ulama adalah kita meninggal perbuatan menentang mereka dalam sesuatu yang kita tidak mempunyai ilmu tentangnya. Kita tak faham apa maksud perkataan mereka, apa zahir perkataan, makna perkataan, perbuatan mereka. Dan bila ada pertentangan atau perselisihan, maka kita memberikan keuzuran. Selagi mana tidak menentang sunnah Nabi SAW. Itu penting. Yang ni kalau kita nak tengok praktikal dia, kita boleh buka dalam kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan Raf'ul Malam an a'immatil a'lam. Mengangkat celaan terhadap ulama-ulama Islam, ulama-ulama yang menjadi panutan atau ulama-ulama yang menjadi rujukan, ulama ahli sunnati wal jamaah. Maksudnya kita tak boleh apa tergesa-gesa dalam menentang apa yang kita tak faham daripada perkataan mereka dan sebagainya. Adapun ahli bid'ah, ulama di kalangan ahli bid'ah dengan ijma' ulama seperti mana yang dinukilkan oleh Imam Ibn Abdul Bar Al-Maliki rahimahullah, ahlu bid'ah bukanlah ulama, walaupun mereka banyak ilmu. Kalau jelas mereka itu adalah ahlul bid'ah, maka tidak mengapa untuk kita menentang perkataan mereka, lebih-lebih lagi dalam perkara yang mereka menyeru kepada bid'ah. Tetapi kalau ada di kalangan mereka yang menyeru kepada sunnah tetapi ada kekeliruan, ada apa kita kata bid'ah yang menempel pada mereka ataupun yang mereka terpengaruh dan sebagainya, maka itu juga kita perlu menghadapinya dengan insaf, dengan adil, dan kita tidak terus kita menghukum dan mereka dengan secara membuta tuli. Sebab itu meninggalkan pertentangan terhadap ulama ini penting. Maksudnya dalam perkara yang kita tak faham, yang belum kita faham ataupun yang memang kita tak faham zahir perkataan mereka dan sebagainya, sebagai bentuk penghormatan kita terhadap mereka. Maksudnya bukanlah seorang yang penuntut ilmu yang baik itu dia menentang perkara yang jelas, yang diucapkan ataupun yang diungkapkan oleh
Dan kalau ada pertentangan terhadap sunnah Nabi SAW, pertentangan terhadap kebenaran, menentang kebenaran, kataan ulama itu bercanggah ataupun menyelisih dalil, maka hendaklah menolaknya dan membantahnya dengan penuh adab, dengan baik, bukan dengan kita kata dengan tidak jaga akhlak dan juga adab kita dalam membantah. Baik. Yang berikutnya iaitulah isbatu karamatil awliya ala ra'yi man yara bi anna al-Khadir waliyan salihan. Jadi dalam kisah ini adanya isbat, penetapan akan karamatul awliya, karamah wali-wali. Kalau kita menerima pendapat yang mengatakan Khadir adalah wali, bukan Nabi, dia adalah wali yang saleh. Baik. Ini kita dah bincangkan secara umum pada kelas kita yang awal. Sebelum ini membincangkan tentang adakah Khadir ini Nabi atau wali. Kita dah bincangkan. Ya, rajahnya dia Khadir ini adalah Nabi. Tapi kalau ada ulama yang kata dia wali, kalaulah Khadir ini adalah wali, maka kisahnya ini menetapkan kepada kita adanya karamatul awliya, adanya karamat wali. Baik. Yang berikutnya jawazu su'ali ta'am 'indal hajah. Harusnya meminta makanan ketika hajat. Harus. Jawazul ijarah, kemudian harusnya menyewa. Menyewa sesuatu. Haruslah sewa beli ni kan. Sewa kan. La ba'sa bi rukubis safinati wa nahwiha bila ujrah bi ridha sahibiha atau sahibiha. Tidak mengapa atau harus untuk kita menaiki kenderaan ataupun dalam konteks ini kapal kan, ataupun boat ke ferry ke dan seangkatan dengannya kenderaan tanpa membayar upah atau membayar sewa dengan syarat adanya redha pemiliknya. Dengan syarat mesti ada redha pemiliknya. Contoh, kita naik teksi kan, teksi tu bagi free of charge lah. Itu contoh lah kan. Maksudnya boleh tak kita ambil? Boleh. Tak menjadi masalah. Dengan syarat apa? Sahibuha, pemilik kenderaan tersebut, rida. Baik. Yang berikutnya al-hukmu bi-zahir hatta yatabayyana khilafu. Baik. Asal bagi hukum adalah berdasarkan zahir. Sehinggalah kita jelas bagi kita perkara yang menyelisihinya. Nahnu nahkumu bil-zawahiri wallahu yatawalla as-sarairi. Kita menghukum manusia dengan zahirnya dan Allah lah yang menguruskan berkenaan dengan rahsianya, berkenaan dengan hakikat hatinya dan sebagainya. Sama juga dalam konteks ini. Baik. Nabi Musa alaihi salam dia mengingkari perbuatan Khadir berdasarkan zahir, berdasarkan apa yang dia lihat zahir. Adapun takwil ataupun penjelasannya datang kemudian datang daripada Khadir alaihi salam. Baik. Kemudian al-kadhbu huwa al-khabaru bi khilafil waqi' walau sahwan. Baik, apa maksud al-kadhib? Yang dusta. Dusta itu adalah al-khabar bi khilafil waqi' walau sahwan. Perkhabaran yang menyelisihi realiti walaupun penceritanya ataupun pelakunya itu tidak sengaja ataupun terlupa, sahwan. Ataupun lalai ataupun terlupa, leka. Dia dikira sebagai apa? Kadhib. Dusta. Maksudnya apa yang disampaikan khabar, berita yang menyelisihi realiti. Anda bagi contoh berapa banyak pendustaan hari ini. Itu belum kita masuk dusta tentang hadis Nabi SAW. Macam baru-baru ni ada seorang hamba Allah ni dia duduk jaja cerita apa? Dia duduk jaja cerita Istana Dajjal atas bukit kat Madinah. Ini semua karut dusta. Sebab dia sendiri tak faham dan dia sendiri tak tahu, kemudian dia buat-buat tahu. Ini lagi dahsyat lah, pendustaan yang lebih dahsyat lah kan. Maksudnya jelas-jelas pendustaan lah. Maksudnya dia merujuk kononnya Bukit Dajjal itu telah dibina istana lah atas dia, itu tak betul lah. Tak ada kaitan langsung Bukit Dajjal kat situ, tak maksudnya tidak ada nas ataupun dalil yang menunjukkan apa
di situlah tempat Dajjal akan mendarat dan sebagainya, tidak ada dalil. Maksudnya yang ada hanyalah apa, Dajjal akan ada dalam Musnad Imam Ahmad, Dajjal akan datang ke Sabakhatil Jurf. Sabakhatil Jurf ini kawasan di Juruf. Dan disebutkan Sabakhah, iaitulah tempat di mana di belakang Bukit Uhud, iaitulah kawasan yang di mana berkaitan dengan Juruf, yang mana kawasan itu tidak mempunyai apa-apa tumbuhan yang hidup kerana kepekatan garam yang kandung di dalam tanah kawasan tersebut. Kawasan tersebut kandungan garamnya sangat tinggi, disebut Sabakhah, Sabakhatul Ard ataupun Sabakhatul Jurf, iaitulah apa, kawasan Juruf, dekat dengan Juruf. Dan bukan dekat, tak ada langsung hadis tu tak sebut pun dekat bukit apa, bukit yang dia duk viral sekarang ni, ataupun dekat YouTube lah. Ustaz tu popular lah juga, orang semua duk suka, tapi penipu lah, kita kata penipu. Sebab dia bagi tahu benda yang khilaful waqi', benda yang tak betul, tak menepati realiti langsung. Dalil dia hanya kata suruh rujuk mutawif pun bukan semua betul. Mutawif yang duk bawa orang pergi umrah tu pun bukan semua betul. Semua kadang-kadang taklid je, ikut. Orang kata dia ikut. Dia tak tahu. Sedangkan tidak ada dalil menunjukkan hal tersebut. Dakwaan dia kononnya apa? Jahat, dia punya kenyataan tu jahat. Dia kononnya nak bagi tahu, ni nampak ni kerajaan Saudi ni, dia tak katalah Saudi, tapi dia kata tengok ni seakan-akan macam dah mempersiapkan tempat untuk Dajjal turun. Kononnya kata dekat bukit tu ada mini lapangan terbang, bla 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 bla, kononnya gini. Ya, kita kata bukit itu tak ada kaitan dengan tempat turunnya Dajjal ataupun tempat berlakunya kita kata gegaran. Dalam hadis Musnad Ahmad, hatta hadis tu pun diperselisihi di kalangan ulama. Sebahagian besar di kalangan ulama mendhaifkan hadis tersebut. Kalaulah hadis itu sahih sekalipun, tak bawa maksud apa yang diungkapkan oleh ustaz tersebut yang mendakwa kononnya istana Dajjal telah tersedia di Madinah. Ini salah. Ini jahat, ada niat jahat. Sama ada dia ni adalah orang yang membenci negara tauhid ataupun dia orang jahil. Itu je. Dia ada niat yang jahat. Dia nak menimbulkan kebencian masyarakat terhadap kerajaan Saudi yang makruf, kita tahu bahawasanya kerajaan tauhid. Ya, kerajaan Saudi bukanlah kerajaan yang maksum, ada salah dan silap. Tetapi dalam kita nak mengungkapkan fakta sejarah dan sebagainya, kita kena teliti, kita kena hati-hati. Jangan sampai kita nampak sangat pembohongan kita atau pendustaan kita. Dan ini perkara yang sangat-sangat sedih lah bila kita tengok benda tu kemudian diterima oleh orang awam. Tak tahu apa mereka terima pasal apa, sebab takkan ustaz nak menipu. Ini masalah dia kan. Baik, ini dahsyat kita kata antara kazib, pendustaan yang jelas lah. Itulah pendustaan. Apa maksud pendustaan tadi? Sesuatu yang dikhabarkan menyelisihi kebenaran. Itu belum lagi kita kata yang tentang syirik lagi, tentang bid'ah lagi yang jelas-jelas kan. Itu lagi banyak lah kan. Baik. Jadi kita kena hati-hatilah, tambah lagi cerita-cerita akhir zaman ni jangan kita sedap nak dengar je. Orang tengok ustaz tu cerita pasal apa? Hebatnya dia cerita ni, orang ustaz lain tak boleh cerita pasal kat mana camp Dajjal. Dia sebut camp Dajjal tu tak tahan tu, tak boleh belah kan. Jadi benda yang berkenaan dengan urusan dengan Dajjal ni, benda yang ghaib kita kata, benda yang tanda-tanda kiamat yang kita tak boleh memandai-mandai. Tak boleh memandai-mandai, mesti nak sebut tu kena ada nas. Dia cakap tu gaya macam confident, betul, macam putus, macam dia kata tu macam qat'i, macam putus dah. Bahkan dalam video tu dia kata sepakat, ulama kata sepakat. Ini bohong. Dia kata ulama sepakat semua kata tempat tu lah Dajjal dengan turun. Ini dahsyat pembohongan dia. Sedangkan bila kita mengaji di Madinah dan kita mengkaji tentang sejarah di Madinah, tidak ada satu pun ulama-ulama yang menulis tentang ma'alim Madinah, tempat-tempat bersejarah di Madinah. Macam kitab Ad-Durrus Samin, kemudian ada lagi kitab-kitab yang banyak yang menjelaskan tentang bukit-bukit yang ada di Madinah dan sebagainya. Kita tak pernah jumpa pun ada ulama yang secara menjazamkan bukit tertentu tu tempat turun Madinah. Tak ada, tak pernah. Melainkan orang tu dia buat cerita. Dia tokok tambah. Dia tak faham hadis tadi, kemudian dia apa? Dia main tokok tambah. Ini dia elaborate bagi nampak macam sedap. Ini bahaya. Ini jahil lah. Ruwai bidah. Ini banyak orang yang bercakap
tapi tak ada ilmu. Dia suka ikut suka hati dia. Dia nak bagi orang suka, nak bagi orang seronok. Dia boleh bagi tahu benda yang orang lain tak tahu. Padahal dia apa yang disampaikan itu adalah menyelisihi kebenaran, menyelisihi realiti. Tidak pernah dibahaskan oleh para ulama pun di mana bukit Dajjal akan turun ke apa ke, tak ada. Bahkan Dajjal dengan sepakat dengan hadis-hadis yang sahih tidak akan masuk Madinah. Ada pun hadis yang dalam Musnad Ahmad, satu hadis, dan juga hadis yang lain dalam Musnad Ahmad berkenaan dengan apa? Madinah akan digoncang 3 kali. Yaumul Khalas. Itulah hari pembebasan. Baik. Alhamdulillah. Jadi kita kata tak ada pun ulama yang bahas di mana bukit tu secara spesifik. Tak ada. Tiba-tiba dia ni mai datang buat macam dia lagi tahu daripada ahli Madinah. Sedangkan kita ada ramai ustaz-ustaz yang mengaji Madinah 11 tahun. Ada yang daripada maksudnya daripada kecil dibesarkan di Madinah. Kemudian ada yang mengaji macam ramai asatizah kita yang mengaji lama dekat Madinah. Macam ana taklah lama sangat. 6 tahun. Daripada Ma'had Sanawi. Kemudian kita tak pernah dengar benda tu. Tak pernah dengar. Baik, mungkinlah akhir-akhir ni benda tu disebarkan oleh orang-orang yang jahil. Orang-orang yang jahil yang tak kita kata apa yang mereka hanya mendengar-dengar je lah. Mendengar-dengar. Orang kata itu tak boleh menjadi dalil. Baik, itu sebenarnya bahayalah kita kata. Dah banyak lagi kita kata penyelewengan kan. Itu termasuklah antara niat buruk niat yang jahat. Ada niat yang jahat untuk menjatuhkan kredibiliti ulama di Madinah dan sebagainya, dan juga kerajaan Saudi sendiri. Wallahu musta'an. Baik. Kemudian waqa'a li Ibn Abbas munaza'atan fi hadhihi al-qissah al-ula ma'a qissah al-ula ma'a al-Hurr bin al-Qais wal ukhra ma'a Nauf al-Bikali atau al-Bakali atau al-Bikali. Baik. Kita kata Ibn Abbas dia ada pertentangan dalam isu Nabi Khadir dengan Nabi Musa ni 2 kali. Yang pertama dengan Al-Hurr bin Qais, yang kedua dengan Nauf bin Bikali. Maksudnya isu berkenaan dengan Khadir dengan Nabi Musa ni maksudnya memang berlaku kesamaran sejak daripada zaman sahabat. Sehingga Ibn Abbas terpaksa menghadapi 2 orang yang keliru dalam isu ni. Pertama Al-Hurr bin Qais ni dia pun keliru juga. Yang kedua dengan Nauf al-Bikali yang datang dalam riwayat Al-Bukhari yang kita bacakan. Ini kalau kita tengok balik disebutkan oleh pengarang syarah pengarang Al-Lami'us Sabih syarah Jami'us Sahih oleh Al-Birmawi. Dia disebutkan bahawasanya ada 2 kali berlakunya munaza'ah, iaitu kekeliruan yang terpaksa Ibn Abbas jelaskan, iaitu bersama dengan Al-Hurr bin Qais dengan Nauf al-Bikali berkenaan dengan isu kisah Nabi Allah Musa dengan Khadir ini. Baik. Jadi kalau itu zaman sahabat berlaku kesamaran ataupun kekeliruan dalam cerita ataupun kisah Nabi Allah Musa dengan Khadir ni, bayangkan zaman kita yang zaman yang kemudian ni lebih banyak lagi lah pertentangan, lebih banyak lagi kesamaan. Apatah lagi dengan tersebarnya orang-orang ahli bid'ah, tersebarnya lagi golongan-golongan pelampau di kalangan sufi, tersebarnya ahlul hulul wal ittihad, tersebarnya golongan-golongan Syiah, golongan-golongan batiniyah yang mentakwilkan Al-Quran dan juga hadis mengikut hawa nafsu dan bid'ah mereka. Lebih-lebih lagi lah dituntut untuk kita menjelaskan. Itu kalau zaman Ibn Abbas, dua kali Ibn Abbas terpaksa membantah daripada Hurr bin Qais dengan Nauf al-Bikali. Hurr bin Qais tu anda tak sempat nak tengok apa masalah yang dia syubhat yang dibawa. Lebih kurang dengan Nauf al-Bikali ni. Sebab apa? Nauf al-Bikali mendakwa bahawasanya Musa yang dimaksudkan itu adalah bukan Musa Nabi Bani Israel. Itu yang kita dah jelaskan. Baik. Kemudian kita dah sebut sebelum ni, Ana ada sebut sebelum ni dalam kelas sebelum ni berkenaan dengan Ana nukilkan kata, tak salah Ana sebut Sya'rawi kan. Sya'rawi kata hikmah Allah Ta'ala himpunkan Musa dengan Khadir ni di Majma'al Bahrain, tempat pertemuan 2 lautan. Kerana kedua mereka adalah 2 lautan dalam ilmu. Musa alaihi salam lautan ilmu zahir, adapun
ilmu zahir ni ilmu syar'i, ilmu syariat. Adapun khadir adalah lautan bagi ilmu batin, iaitu ilmu asrarul malakut, iaitu ilmu ghaib yang tak diketahui oleh Nabi Musa. Ini seronoklah kalau sufi dapat ni, dia boleh takwil pula perkataan kita kan. Tapi kita kena hati-hati jugalah penggunaan bahasa yang kita nak ungkapkan tu pun kena hati-hati kan. Baik, sebab kalau kita tengok kan, memang ini disebutkan oleh, sebelumnya anda disebutkan oleh siapa? Sya'rawi. Sya'rawi ni sufi kan. Sya'rawi ni mutawalli, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Makruhah dia sufi kan. Dia banyak juga takwil sufi dia tu. Dalam tafsir dia, tafsir Sya'rawi dan sebagainya. Yalah, kita kata biasalah bila kecenderungan seseorang itu terhadap manhaj dia, terhadap akidah dia, dia akan memberikan takwilan-takwilan sebagainya. Tapi kalau kita tengok balik, sebenarnya bukan Sya'rawi yang mula sebut benda ni. Kalau kita tengok balik, dia disebutkan oleh antaranya pengarang kitab Al-Lami'us Sabih Syarh Jami' As-Sahih Al-Birmawi, kemudian juga dalam Masabihul Jami' Ad-Damamini. Baik, ini pensyarah hadis dalam Sahih Bukhari. Cuma dia tak ada masalah, dia tak ada isu bila mereka mengungkapkan hikmah. Satu faedah mereka kata isyarat pada hikmah Allah Ta'ala menghimpunkan Nabi Musa dengan Khadir di Majma'al Bahrain, di tempat pertemuan dua lautan. Kerana apa? Isyarat menunjukkan bahawasanya Nabi Musa dengan Khadir adalah dua lautan ilmu yang ada pada zaman tersebut. Kan? Kerana perumpamaan bagi orang yang alim ini adalah diumpamakan seperti lautan. Sebab itu Ibnu Abbas digelarkan Bahrul. Al-Bahru wal-Hibru. Al-Habr dengan Al-Bahru. Iaitulah apa? Tinta dan juga Al-Bahru, lautan. Sebabkan keluasan ilmunya. Jadi kita kata tak menjadi masalah lah kalau kita nak kata ia adalah satu-satu hikmah. Maksudnya pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khadir itu di pertemuan dua lautan, iaitulah apa? Isyarat menunjukkan bahawasanya kedua mereka adalah dua lautan ilmu. Kan? Tetapi bila dia kata Musa AS adalah lautan bagi ilmu syar'i, manakala Khadir adalah lautan ilmu batin ataupun ilmu rahsia. Ini bahayalah. Bila kita kata macam tu, orang sufi akan ambil kesempatan. Sedangkan bukan maksud macam sufi maksudkan tu, boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad. Bukan. Tetapi maksudnya di sini, Nabi Khadir AS diberitahukan ilmu ghaib yang tak diketahui oleh Nabi Musa. Ghaib yang nisbi tadi, yang kita sebutkan sebelum ni. So tak ada isu kita kata tak ada menimbulkan salah faham. Kalau kita betul-betul faham apa maksud, apa konteks yang dimaksudkan oleh perumpamaan tersebut. Dia hanya perumpamaan lah, kita kata perumpamaan makruf lah kan. Memang Nabi Musa adalah bahar, lautan ilmu pada zamannya. Lautan ilmu bagi Nabi Bani Israel kan. Begitulah juga Khadir. Khadir adalah lautan ilmu bagi penduduk yang dia diutuskan kan. Dia bukan diutuskan kepada Bani Israel. Dia tak ada masalah. So tak ada isu kita kata kita nak mengiyakan takwilan golongan-golongan yang sesat seperti Batiniyah dan sebagainya. Batiniyah ini sukalah cerita ni lah paling yang mereka jaja kan. Mereka nak kata tok guru mereka adanya ilmu rahsia, asrarul malakut. Macam baru ni anda tengok ada dahsyat lah kalau kita tengok sekarang ni. Geng-geng Batiniyah ni makin berani lah, banyak sangat. Ada satu baru tertengok satu akaun media sosial ni, dia cerita tentang kelebihan diri dia boleh mengetahui tentang ilmu ghaib, dia mewarisi kerajaan Sulaiman. Itu karut lah tu. Itu dah kita kata dah mula kita nampak lah jelas-jelas kekufuran, maksudnya perkara-perkara yang kononnya didakwa sebagai ilmu rahsia dan sebagainya, ilmu laduni yang dia dapat daripada wali, dapat sekian-sekian. Ini kita tahu lah jelas adalah sesuatu perkara yang canggah dengan Islam, canggah dengan ajaran ahli sunnati wal jamaah. Wallahu musta'an. Jadi banyaklah benda ni sampai sekarang ni, bukan setakat Batiniyah kan, jelas-jelas kekufuran macam ajaran Rasul Melayu tu, Bahar pun makin kita kata dia mula balik disebarkan, walaupun dia dah disebarkan dalam keadaan kita tak tahu, tapi
kita kena hati-hati. Kena hati-hati. Allah musta'an. Baik, kemudian yang berikutnya iaitulah apa? At-targhibu fi ihtimalil masyaqqah fi talabil ilm. Lianna ma yughtabatu fihi bihi tuhtamalul masyaqqah. Wa lianna Musa alaihi salatu wassalam lam yamna'hu bulughuhu min as-siyadah al-mahall a'la min talabil ilm wa rukubil barri wal bahri li ajlihi. Baik. Motivasi dan galakan supaya kita sanggup untuk menanggung kesusahan dalam menuntut ilmu. Dalam proses untuk menuntut ilmu ni mesti tidak kita kena bersusah payah. Mesti kena tanggung kesusahan. Kerana apa? Kerana apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi Musa AS, walaupun Nabi Musa ini sudah mencapai kepimpinan yang tinggi, dia telah menjadi Nabi Bani Israel, bahkan menjadi kalimullah, orang yang Allah Ta'ala berkata-kata dengan dia. Maksudnya kedudukan yang tinggi, siadah kepimpinan yang tinggi, tidak menghalang dia untuk menuntut ilmu. Tidak menghalang dia untuk apa? Tidak menghalang baginda alaihi salatu wassalam untuk menaiki kapal dan berjalan jauh untuk menuntut ilmu, semata-mata untuk menuntut ilmu. So di sini nampak dekat sini kita boleh nampak di sini betapa Allah Subhanahu Wa Taala nak menggalakkan kita dalam menuntut ilmu ini, iaitu dah kita mesti kena sanggup untuk menanggung kesusahan dan kepayahan. Kalau tak, kita tak akan dapat ilmu. Baik. Ini dibahaskan oleh para ulama lah dalam perbahasan tentang adab menuntut ilmu. Antaranya kita kena sabar dalam menuntut ilmu. Kita dengar sekali ustaz cerita tu, kita tak faham lagi. Kemudian kita mula dah tak sabar. Tak yalah ustaz ni aku tak faham. Kemudian kita belah. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita tak tahu, kita diharamkan daripada untuk mendapat ilmu yang banyak daripada kita tersebut, guru tersebut. Sebab kita tergesa-gesa. Ramai orang dia tergesa-gesa. Kenapa ustaz ni tak cerita bagi aku faham? Tak payahlah dengar, aku nak dengar yang dia pun cari. Kemudian dia telah diharamkan Allah daripada untuk mendapat kebaikan yang banyak sebab dia tak sabar. Ada orang dia bukan macam tu, dia jenis apa? Nak dengar yang sedap telinga. Dia jadi perangai tu. Perangai bukan menuntut ilmu sangat, tapi dia jadi perangai dia nak dengar benda yang sedap. Ustaz ni tak sedap lah cerita dia. Habis dia tak mahu. Itu bukan penuntut ilmu, itu penuntut hawa nafsu. Itu kerja dia nak, sebab tu kerja dia duduk kritik ustaz je. Dia tak ambil ilmu ustaz, tapi dia kritik ustaz. Ini pun tak jadi. Itu antara satu tanda menunjukkan Allah mengharamkan seseorang daripada mendapat ilmu. Kerana dia dah tak sabar di awal-awal. Orang macam ni fail. Walaupun dia banyak join kelas mana-mana pun, tapi kalau itulah yang menjadi sebab dihalang dia daripada mendapat ilmu yang bermanfaat, maka dia adalah orang yang gagal. Apatah lagi kalau dia diharamkan Allah untuk mendapat ilmu yang bermanfaat, yang paling penting, iaitu ilmu mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu berkenaan dengan akidah, ilmu berkenaan dengan bagaimana dia nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih-lebih lagi kita kata berbahaya. Sebab itu kebanyakan orang hari ini dia nak ilmu banyak, ataupun dia nak ilmu yang mudah yang diterima, tetapi dia tak memerhatikan keberkatan ilmu. Dia tak memerhatikan keberkatan ilmu. Baik. Ini orang yang rugi. Wallahu musta'an. Kita minta lindung daripada menjadi orang yang seperti ini. Dia hanya bukan menuntut ilmu, tetapi dia hanya nak mendengar apa yang kena dengan hawa nafsu dia. Ini banyak. Baik. Kemudian baik, kemudian yang berikutnya al-amalu bi khabaril wahidis saduq. Ini penting. Iaitulah dalam yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari. Kisah ini juga memberikan petunjuk dan dalil kepada kita bahawasanya harusnya mengamalkan khabar ahad, yang kita kata perawinya ataupun yang memberi khabar tersebut adalah orang yang saduq, orang yang thiqah, orang yang terpercaya. Kerana Nabi Musa alaihi salam hanya bertanyakan kepada Yusha' bin Nun untuk mendapatkan khabar.
Itu dalil menunjukkan khabar ahad diterima dalam akidah. Dalil. Ni siapa sebut ni? Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Al-Hafidh Ibn Hajar. Yang orang Asy'ariyah kata Ibn Hajar ni Asy'ari. Sedangkan Ibn Hajar bercanggah menyanggahi usul mereka yang mendakwa khabar ahad tak boleh dijadikan hujah dalam akidah. Ini dalil. Kan? Maksudnya diterima. Kan? Bahkan Nabi Khadir dengan Nabi Musa alaihissalam, seorang-seorang. Mana ada Nabi Khadir panggil ramai-ramai cerita dekat Nabi Musa? Dia seorang. Begitulah juga Nabi Musa alaihissalam. Kan? Jadi itu menunjukkan terbatalnya kita kata kaedah ataupun konsep yang dipegang oleh golongan ahlul kalam di kalangan Asy'ariyah khususnya dan juga Mu'tazilah yang mendakwa bahwasanya khabar ahad ini tidak boleh diamalkan. Salah. Baik, bercanggah. Akan bercanggah dengan ijma'. Baik. Kemudian perkataan Nabi Khadir alaihi salam, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya engkau tidak akan sesekali mampu untuk bersama denganku. Tidak akan sesekali dapat menanggung kesabaran untuk bersama denganku. Baik. Ini kalau kita tengok innaka lan tastati'a ma'iya sabra kan. So istifham di sini istifham inkari. Baik. Maka persoalan di sini adalah persoalan yang berbentuk ingkar. Maksudnya apa? Diitlakkan penggunaan perkataan tadi adalah untuk menunjukkan istimrar an-nafi, penafian yang berterusan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada Khadir bahwasanya Musa ini tidak akan sabar. Dan dia tidak akan sabar untuk menegur apa yang disangkakan sebagai kemungkaran. Apatah lagi apabila dia melihat perkara tersebut menyelisihi syariatnya. So, sebab itu Nabi Khadir dia dah tahu maksudnya Nabi Musa takkan sabar. So di sini menunjukkan apa? Nabi Allah Khadir telah diberikan ilmu oleh Allah untuk kita kata untuk mengetahui perkara tersebut. Baik. Baik, kemudian yang berikutnya liqa'ul masyayikh wal ulama wa tajassam al masyaq fi dhalik. Temuan antara masyayikh dan ulama. Maksudnya di sini ada faedah supaya kita melazimi majlis ulama, majlis apa kita kata ulama, majlis ilmu dan ahli ilmu. Dan kita berusaha untuk menanggung kesusahan untuk menghadiri majlis-majlis mereka. Kerana itu adalah kita kata adalah majlis ilmu yang akan memberi manfaat dunia dan akhirat kepada kita. Kemudian yang berikutnya al-isti'anatu fi talabil ilmi war rihlati ilaihi bil atba'i wal ashab. Kita mengambil pertolongan ataupun menjadikan adanya penolong di dalam menuntut ilmu dan melakukan rihlah dengan adanya pengikut dan juga ashab. So kalau kita tengok balik, pentingnya dalam kita nak memberikan kita motivasi untuk menuntut ilmu ni adanya pembantu, adanya penolong. Dalam konteks yang kita sebutkan sekarang ni, dalam konteks zaman kita sekarang, penting apa? Atba' wal ashab, yakni pengikut, dan juga ashab, yakni sahabat-sahabat, pembantu-pembantu, pembela-pembela yang dapat membantu seseorang dalam nak menghidupkan ilmu. Dalam konteks kita sekarang ni, pusat pengajian. Mesti kena ada pusat pengajian. Kan? Yang mana adanya, kita kata, sumbangan dan juga dana yang tertentu yang diperlukan untuk meneruskan pengajian ilmu itu terus hidup. Sebab itu kalau kita tengok di sini, Nabi Musa alaihissalam dia mengambil penolong di sini, iaitulah Yusha' bin Nun. Walaupun tak ramai tapi seorang, tetapi itulah yang akan memberikan kita kata motivasi ataupun semangat, dorongan yang membantu baginda alaihissalam untuk sampai kepada tujuan dia. Mesti Nabi Musa ambil pertolongan. Kita yang bukan Nabi ni lagi-lagilah kena ada pertolongan individu lain, pertolongan orang yang kita kata mampu dalam konteks kita hari ni, bila
Contohnya bila ma'had tahfiz, ataupun pusat-pusat pengajian ahli sunnah yang memerlukan bantuan, yang memerlukan dana, maka seharusnya kita memberikan bantuan dan memberikan pertolongan. Kerana apa? Kerana dengan bantuan dan pertolongan kita itu, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan asbab kita termasuk di kalangan orang-orang yang menghidupkan ilmu, yang berusaha untuk menyebarkan ilmu. Kerana kalau tidak ada perkara tersebut, sudah tentulah apa? Sebab-sebab yang menghalang untuk ilmu itu tersebar akan mati. Sebab itu yang paling penting sekali zaman sekarang ni adalah apa? Membantu penyebaran ilmu, membantu kajian-kajian ilmu disebarkan, membantu apa? Penulisan-penulisan ilmu yang sahih Al-Quran dan Sunnah mengikut kefahaman salaful ummah disebarkan, membantu projek-projek penterjemahan kitab-kitab salaf, kitab-kitab ulama-ulama ahlus sunnati wal jamaah. Kerana kita tengok hari ini ahli bid'ah mereka kalut sekarang. Ahli bid'ah ni mereka pun banyak funder, buat macam-macam, sebarkan bid'ah mereka. Buku-buku yang sesat mereka terjemahkan. Tokoh-tokoh yang sesat mereka angkat. Kita ahli sunnah, kita masih lagi nak tidur. Kita masih lagi nak berkira-kira dalam nak menyumbang, nak membantu. Ini kita kata tak sepatutnya. Sebab itu kalau kita tengok balik, kita nak supaya majlis ilmu ini berterusan, ilmu Al-Quran dan Sunnah ini disebarkan, kebenaran itu disanjung tinggi, diperjuangkan, maka kita, walaupun kita tak dapat bantuan daripada pemerintah dan sebagainya, tetapi kita kena ke hadapan. Bantu apa yang kita mampu. Bantulah pusat-pusat pengajian sunnah, bantulah pusat-pusat pengajian ahli sunnah, yang kita tahu mereka menyebarkan Al-Quran dan Sunnah. Jangan kita jadikan saham harta benda kita ni disalurkan kepada pusat-pusat pengajian yang mengarahkan kepada bid'ah dan kesesatan. Itu sangat-sangat malang kalau kita menggunakan apa nikmat yang Allah Taala berikan kita ni, kita salurkan kepada apa perkara kebatilan, sangat-sangat rugi. Sebab itu hari ini orang duk sebut tentang bantuan dana dan sebagainya. Anda nampak dekat sini, hari ini kita kena tegaskan bahawasanya bantuan dan dana kita sepatutnya kita kena sampaikan kepada ahli sunnah. Sepatutnya kita kena pilih. Dah tak boleh dah macam dulu asal orang buka ma'had tahfiz kita bagi. Tak. Hari ini kita kena teliti. Adakah ma'had tahfiz tu manhajnya sunnah? Adakah dia menyebarkan sunnah? Kita takut kita bagi dekat ma'had tahfiz tu mengajar kepada khawarij, mengajar kepada mu'tazilah, mengajar kepada jahmiyah, mengajar kepada aliran-aliran yang menyeleweng. Yang kita bimbang perkara tersebut, kita harapkan dana dan sumbangan kita tu, kita harapkan walaupun sedikit, kita harapkan Allah Ta'ala redha. Kita takut dan bimbang benda tu tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebabkan kita sendiri yang tafrid, kita sendiri yang kurang, kita sendiri yang tak mau mencari kebenaran. Sebab tu dia tak ada isu lah kita kata asal niat kita baik kita bagi. Tak, kita sendiri yang akan dipertanggungjawabkan atas apa yang di mana kita bagi, kita sedekahkan dan kita berikan harta benda kita itu. Sebab itu kita mesti kena selektif dalam nak memberikan bantuan dan sumbangan. Maksudnya apa? Dalam kita kena dahulukan tempat-tempat pengajian yang mengajak kepada sunnah, mengajak kepada ilmu yang sahih. Dan kita hari ini kita tengok yang banyak tersebar dalam masyarakat adalah orang-orang yang menyebarkan akidah-akidah yang sesat, menyebarkan hadis-hadis yang palsu, menyebarkan kefahaman-kefahaman yang menyeleweng daripada ajaran Al-Quran dan juga As-Sunnah, mengikut kefahaman salaful ummah yang bercanggah dengan ajaran salafus salih. Kemudian kita bising, kenapalah mereka ni ramai? Kenapalah mereka ni orang suka? Kenapalah mereka? Tapi apa kita punya tanggungjawab? Apa kita punya peranan? Kita tak tuntut supaya semua orang membelanjakan semua harta benda dia ke ataupun separuh ke, tidak. Tapi paling kurang apa? Kita tanya, tepuk dada tanya iman kita. Tanya diri kita semua, adakah apa peranan aku sebagai orang yang menuntut ilmu sunnah ni? Apa peranan aku dalam nak membantu ahli sunnah? Sebab itu supaya kita tak menjadi apa, hanya kita kata menimbulkan kegusaran,
kesedihan terhadap apa yang berlaku tanpa kita memberikan solusi dan penyelesaian. Sebab itu kita kena muhasabah diri kan. Berapa kita dah infakkan untuk ahli sunnah, untuk pusat-pusat pengajian ahli sunnah. Bukan kita nak promote mana-mana pusat pengajian, tetapi kita nak bagi tahu dengan ikhlas, kita nak bagi tahu dengan benar. Ahli bid'ah hari ini, ahli batil hari ini, mereka membelanjakan harta-harta benda mereka dan dengan banyak sekali mereka create media-media yang hebat, media-media yang canggih untuk menyebarkan kebatilan. Tapi kita hari ini kita kedekut. Ada setengah orang kita ni dia kedekut nak keluar duit dan sebagainya. Tapi bila benda tu ahli batil buat, contohnya anda bagi contoh yang mudah lah, video-video yang cantik, yang video-video yang hebat, ahli bid'ah buat, Syiah dia buat video-video dokumentari yang hebat dan sebagainya, nak untuk sebarkan bid'ah mereka, untuk sebarkan kesesatan mereka. Ramai budak-budak muda, ramai anak-anak muda terpengaruh dengan video-video yang mereka buat ataupun ajaran-ajaran sesat yang lain. Tapi bila kita tengok, kita pun kata, oh tengok ni dia orang buat cantik gini-gini, tapi kita tak ada usaha. Kita hanya biarkan. Ahli bid'ah mereka siang malam pagi petang mereka buat sekian video yang menarik dan sebagainya. Tapi kita hanya mampu tengok. Kemudian kita hanya banyaknya bid'ah, banyaknya kesesatan. Tapi kita tak ada usaha. Bahkan kita pula macam kita kata apa, macam ke belakang pula. Ini zaman kita macam putus asa. Inilah zaman. Tak boleh kan, dalam dakwah ni maksudnya kita tak bolehlah kita ada sikap yang ke belakang. Kita kena ke depan. Ya, kita tak nafikan kejahilan makin bermaharajalela, bid'ah makin tersebar, kesesatan, kesyirikan makin tersebar. Tapi sekurang-kurangnya kita ada usaha. Supaya Allah Ta'ala akan apa? Akan berikan ganjaran atas usaha kita, walaupun sekecil 10 sen kita sedekahkan, infakkan kepada siapa? Kepada pusat-pusat pengajian sunnah, ma'had tahfiz sunnah, walaupun 1 sen, Allah Ta'ala akan ganjarkan. Kita kena ingat, kerana zaman ini adalah zaman ghurbatul Islam, ghurbatul sunnah, keganjilan Islam, keganjilan sunnah. Orang nak berpegang dengan sunnah ni makin dijauhi ataupun dipandang serong. Sebab itu kita kena usaha. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala membantu mana-mana pusat pengajian Islam yang bermanhajkan sunnah, bermanhajkan ahli sunnati wal jamaah, supaya Allah membantu mereka. Dan kita yakin Allah akan bantu. Allah tak, kalau kita tak menjadi orang yang membantu, Allah akan datangkan orang lain yang membantu. Kita jangan ingat bila aku tak bantu habislah sunnah. Tak. Allah Ta'ala akan datangkan. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbun. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunah. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian berpaling, murtad daripada agama Allah, kamu tak mau tolong agama Allah, kamu berpaling, nak lari, tak mau tolong, tak maulah, malah aku tak mau langsung tolong agama Allah, berpaling. Allah kata apa? Allah kata agama akan jatuh ke? Agama akan tak ditolong ke? Agama akan hilang? Tak. Allah kata fasawfa ya'tillahu biqaumin. Allah akan datangkan kaum yang akan membantu agama. So kita sebenarnya kita kena tanya, adakah kita orang yang nak masuk dalam kategori orang yang nak membantu agama Allah, ataupun kita nak jadi orang yang bermusuh dengan agama Allah, ataupun orang yang khianat, yang dia dah tahu kebenaran kemudian dia tinggalkan, dia tak mau bantu kebenaran. Ini orang khianat. Dia tahu kebenaran tapi dia tak mau bantu, dia tak mau support. Dia tahu ni ahli sunnah tapi dia buat dia tak payah, dia kata. Ataupun dia kata Allah, orang yang ikut sunnah ni gini, dia bagi alasan. Tak famous, tak popular, tak boleh dapat view ramai, gini, dia bagi alasan banyak. Itu menunjukkan apa? Dia sendiri yang berpaling daripada sunnah. Wallahul musta'an. Itu nasihatlah kita kata untuk diri sendiri juga dan semua di kalangan kita. Kita kena, maksudnya kita kena ada usaha dan galakkan kepada orang lain untuk berusaha untuk menyebarkan sunnah mengikut kemampuan masing-masing. Wallahul musta'an wa alaihi at-tuklan. Baik. Kemudian
itlaqul fata ala tabi'. Ini yang kita dah sebutkan sebelum ni. Itulah penggunaan lafaz al-fata merujuk kepada pengikut ataupun murid kan. Kemudian qabulul hibah min ghairil muslim. Bolehnya menerima hadiah daripada orang yang bukan muslim. Bolehnya menerima hadiah daripada bukan orang muslim. Harus untuk kita menerima hadiah daripada orang bukan muslim. Kemudian jawazul ikhbar bitta'bi wa yalhaqu bihi al-alam min maradin wa nahwi wa mahallu dhalika idza kana ala ghairi sakhatin min al-maqdur. Harusnya kita menceritakan kepada orang tentang keletihan diri kita ataupun kesakitan yang kita hadapi dengan syarat bukan tujuannya untuk menunjukkan ketidakredaan kita terhadap qada dan qadar Allah. Ana ulang sekali lagi, ini penting. Harusnya kita menceritakan keletihan kita, harus menceritakan keletihan kita ataupun kesakitan yang kita tanggung dan seangkatan dengannya dengan syarat bukan tujuannya untuk ataupun bukan kita kata apa, bukan untuk mempertikaikan takdir Allah. Contohlah kita kata sebahagian kita tengok ada sebahagian asatizah kita ni bila mereka bukannya mengeluh tapi nak kata mengeluh jugalah kan, bila mereka susah-susah buat kelas free kan, siapkan nota free of charge lagi, mereka habiskan waktu mereka untuk siapkan apa kandungan, silibus dan sebagainya, tetapi tidak dihargai oleh murid-murid. Murid-murid ni acuh tak acuh je. Malas-malas lagi. Nak datang kelas pun malas. Nak catat pun malas. Semua malas kan. Nak buka online tu pun malas juga nak dengar. Masih lagi malas kan. Maksudnya adalah kadang-kadang asatizah kita yang mengeluh. Kan? Kita tahulah dulu pun kita pernah juga mengeluh ni, tapi kita lama-lama ni kita tahulah benda ni memang akan berlaku lah. Dan kita ihtisab. Baik, harus tak mereka ceritakan keluhan mereka? Harus. Ceritakan keletihan mereka. Contohnya asatizah kita, ada orang dia ingat ustaz-ustaz ni tak buat apa. Sedangkan nak mengajar ni bukan senang. Bukan semudah goreng macam ustaz-ustaz ahli bid'ah ataupun ustaz-ustaz yang jahil ataupun orang-orang bukan ustaz yang jahil. Kalau jahil ni bukan ustaz lah kan. Maksudnya yang penyeru kesesatan, penyeru apa yang menyebar hadis palsu, dia tak ada buat study langsung, dia tak buka kitab. Dia hanya hentam ataupun buka Google gitu je kan. Jadi mereka menceritakan tentang keletihan mereka. Mereka mengeluh. Kita nampak kadang-kadang mengeluh. Sebab apa? Letih. Memang betul letih. Kadang-kadang kita mengajak ni kita free dan kita buat persediaan. Bukan satu kitab, bukan dua kitab, bahkan kadang-kadang puluhan kitab dirujuk, tetapi tidak dihargai oleh murid-murid. Sebab itu ada yang kita kata sampai tahap kena buat yuran juga. Bukan nak ambil duit orang, tetapi supaya dihargai ilmu tersebut. Sebab orang sekarang ni dia fikir duit je kan. Kalau dia dah bayar tu dia akan rasa macam rugi kalau aku tak pergi gini. Dia ada kita kata apa, dia ada nak dapatkan dia punya kita kata apa, dia punya apa semangat ataupun komitmen untuk dia melazimi majlis ilmu tu lebih kan. Sebab itu macam kita tengok program-program pengajian ilmu ni ada juga yang kita kena letakkan yuran dan sebagainya. Kadang-kadang adalah untuk meletakkan yuran komitmen dan sebagainya. Bukan asal semua nak free kan. Bila kita bagi free ni kadang-kadang itulah yang tak dihargai. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ini antara penyakit juga. Sebagai orang dia demand macam-macam pula. Ustaz kena macam ni, ustaz kena macam tu, ustaz kena macam ni, nak nota yang macam ni mudah gini, nak nota gini, nak gini pula. Ustaz dah bagi nota macam ni, nak nota macam tu. Ustaz dah bagi gini, dia kata macam ni pula, panjang sangat. Ustaz dah bagi yang pendek, dia kata pendek sangat pula. Ustaz dah bagi dalam bahasa Melayu, dia nak pula dalam bahasa Arab. Ustaz bagi dalam bahasa Arab, dia nak dalam bahasa Melayu pula. Macam-macam, banyak songeh orang kata. Ini antara penyakit lah kita kata. Bukan disebabkan apa, disebabkan hati itu sendiri. Disebabkan tidak terbiasa dengan kesusahan dalam menuntut ilmu. Ini kita kata kita kena belajar macam mana adab-adab dalam menuntut ilmu itu penting. Baik, ada soalan daripada YouTube.
Macam mana nak bezakan ustaz sunnah dari ustaz bid'ah di masjid? Baik, macam ini soalan yang bagus sekali. Macam mana kita nak bezakan antara ustaz sunnah dengan ustaz bid'ah, khususnya di masjid-masjid dan sebagainya? Baik. Pertama sekali, kita kena ada ilmu berkenaan dengan sunnah. Kita kena ada ilmu berkenaan dengan apa itu sunnah. Kalau kita tak tahu apa itu sunnah, kita duk dengar je orang kata sunnah ni apa? Sunnah ni orang yang ikut perlih. Tak kena. Itu bukan ilmu lagi. Sunnah ni orang yang mengaji dekat perlih. Semua sunnah. Salah. Sunnah ni orang yang mengaji kat Madinah. Salah juga. Oh, sunnah ni orang yang tak kunut subuh. Dia punya takrifan tu. Salah. Ataupun dia kata sunnah ni apa? Oh, sunnah ni orang yang ada janggut. Salah juga. Tak tepat. Ada lagi kata sunnah ni apa? Oh, sunnah ni orang yang tak buat tahlil. Tak buat kenduri tahlil. Tak betul juga. Tak tepat juga. Salah. Bukan itu takrif sunnah. Kita kena tahu apa hakikat sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah itu adalah jalan Nabi dan para sahabat. Itu yang first. Jalan Nabi dan para sahabat. Bukannya apa yang kita faham. Itu kadang-kadang ada orang, dia tak faham. Macam contoh kunut subuh. Dia kata siapa yang kunut subuh, bukan sunnah, bid'ah. Salah. Itu Imam Syafi'i bid'ah. Ulama-ulama Syafi'i semua bid'ah. Bahaya tu, salah. Takrifan kita tu ataupun kita kata cara kita mentakrifkan sunnah atau bid'ah, membeza antara sunnah bid'ah, salah. Tak betul. Kan? Sebab apa? Sebab kita tak ada ilmu. Kita tak mengaji manhaj yang benar dalam menuntut ilmu. Salah. Sebab tu first kali kita kena tahu apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Sebelum baru kita boleh bezakan mana ustaz yang ikut sunnah, mana ustaz yang ikut bid'ah. Nampak? Sunnah, jalan para nabi dan jalan nabi dan sahabat. Terbahagi kepada apa? I'tiqad. Usul i'tiqad, akidah. First kali mesti kena tengok akidah. Akidah tu mesti ikut akidah Nabi para sahabat. Salafus salih yang ikut jalan Nabi dengan sahabat. Nampak? Kemudian kita kena tahu apa rujukan utama, apa masdar talaqi mereka. Masdar talaqi, apa sumber pengambilan ilmu mereka? Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas. Ataupun yang lebih umum, Al-Quran, As-Sunnah, kemudian manhaj salaf. Dia kena mengaji usul fiqh pula. Kalau dah bahagikan ijma' dan qiyas, kena mengaji usul fiqh pula. Kena mengaji juga. Usulul fiqh kena mengaji. Yang pertama tadi usul i'tiqad, akidah. Kita nak tahu ustaz tu sunnah ke bid'ah ke, kita kena tahu apa pengambilan ilmu dia. Apa manhaj, metodologi pengambilan ilmu. Manhaj talaqi wal istidlal. Pengambilan ilmu saja tak cukup. Kita kena mengaji pula istidlal. Cara dia menggunakan dalil. Cara dia berinteraksi dengan dalil. Quran dengan sunnah saja tak cukup. Kita kena tahu macam mana cara dia berinteraksi dengan Quran dengan sunnah. Kita dengar. Kalau kat masjid tu kita dengar dia duk cerita pasal apa? Dia duk cerita pasal dia meniaga. Dia duk cerita pasal apa? Dia pengalaman hidup dia saja, tak dengar Quran, tak dengar hadis. Quran pun sikit-sikit je, hadis pun sikit-sikit je. Hadis tu tempelan, sempel-sempel je. Sempelan. Itu jelas lah. Itu antara ciri-ciri ahli bid'ah lah. Dia cerita qisas, cerita mengarut-ngarut, cerita pengalaman dia, cerita apa lagi, cerita kalau pengalaman tu sampingan tak menjadi masalah. Ini yang daripada pertama, daripada A to Z tu cerita pengalaman dia. Cerita dia punya pengalaman. Itu contoh. Ataupun kita tahu, kita dengar. Ustaz, jelas Al-Quran, ayat Al-Quran yang dia sampaikan kepada kita itu. Ustaz, 2 minit warning. Okey, 2 minit lagi. Ayat Al-Quran yang dia sampaikan kepada kita itu tidak didatangkan tafsiran yang benar. Contohnya dia bawa ayat Al-Quran, kita dengar tu
Itu penting ada ilmu tadi. Tafsiran dia lain daripada apa yang kita ketahui ditafsirkan oleh sahabat. Itu tanda dia bid'ah. Dan sebab tu dia balik pada ilmu kita sendiri. Kita kena tahu apa itu sunnah, apa itu bid'ah, apa itu usul i'tiqad ahli sunnah, apa itu manhaj talaqi wal istidlal di sisi ahli sunnah, dan apa juga manhaj talaqi dan istidlal di sisi ahli bid'ah. Contoh, bila ustaz tu cerita pasal ayat-ayat sifat, kemudian ditakwil. Kita tahulah. Ditakwil dengan takwilan yang tak didatangkan dalil. Tak ada daripada perkataan sahabat. Tak ada daripada perkataan tabi'in. Tiba-tiba ditakwil ikut suka hati dia. Itu tanda dia bid'ah. Dia cerita tentang akhir zaman. Tak ada ulama-ulama ahli sunnah yang kata macam pendapat dia. Tiba-tiba kita dengar dia kata macam tu. So kita tahu dia ahli bid'ah. Ataupun dia adalah orang yang terpengaruh dengan bid'ah. Bukan kalau dia tak ahli bid'ah. Itu cara dia sebenarnya. Menuntut ilmu adalah cara yang paling ampuh untuk kita membezakan antara hak dan batil, membezakan antara sunnah dengan bid'ah. Tidak ada lagi jalan singkat, tidak ada jalan shortcut untuk kita nak bezakan antara mana ustaz ahli sunnah, mana ustaz ahli bid'ah, melainkan dengan ilmu, melazimi manhaj ilmu, melazimi ahli ilmu, melazimi akidah ahli sunnati wal jamaah, manhaj ahli sunnati wal jamaah, salafus salih. Itu kita kena perhatikan. Kita kena menuntut ilmu, terus menuntut ilmu sampailah kita bertemu dengan Allah sampai kita mati. Baik, jadi ana rasa cukup setakat itu. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada kelas akan datang, sambung lagi beberapa faedah. Yang penting ana tak sebut nombor sebab ana lupa itu. So antum sendiri yang boleh letakkan nombor. Ana tak sebut nombor sebab ana pun lupa itu nombor berapa. Sebab ana kita ambil daripada perbahasan sebahagian ulama yang dihimpunkan jadi oleh antaranya Syekh Ibrahim bin Fahad bin Ibrahim Al-Wad'an, yang mana dia menghimpunkan 400 sebenarnya. Jadi ana ambil ana tak ambil semua sebab kita nak ambil semua tak cukup. Kita kata ana ambil yang mana yang penting. Sebab itu ana tak sebutkan nombor tu sebab ana risau nanti dia akan dia takkan kita kata takkan sama, tak tersusun. Sebab itu ana tak datangkan nombor. So siapa yang dengar yang dicatat tu dia boleh buat nombor sendirilah. Dia buat nombor tak nombor ni kita kata benda yang kita boleh usahakan. Baik, ana rasa cukup setakat itu. Aku luka semoga Allah Taala memberikan manfaat apa yang kita sampaikan, memberikan kemampuan untuk kita untuk mengikuti kebenaran, mengikuti sebaik-baik perkataan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.